dengan keinginan-keinginan syahwatnya. Cuba tuan-tuan tengok, orang yang kena ikat dia boleh berjalan ke tak? Dia tak boleh jalan. Batu ulama sebut al-muqayyadu la yumkinuhu sayru. Orang yang diikat, orang yang ditambat itu tidak dapat berjalan. Maka macam itulah hati kita tidak dapat berjalan menuju kepada Allah, kerana hati kita diikat dengan syahwat duniawiyah, syahwat keduniaan, syahwat nafsu dan sebagainya. Itu hati kita tidak boleh ingat kepada Allah. Ingat lama, ingat sat-sat boleh. Allah ingat nak kat 30 kali, lepas tu tak ingat dah. Hati kita diikat dengan benda lain, syahwat keinginan yang lain. Sebab itu kita tak boleh, kita tak dapat. Jadi nak dapat, tuan-tuan kena usaha buat begini, cari waridat. Maka nak dapat waridat mesti kena cari warid, wirid dia panggil, baru dapat warid tu. Baik, yang ketiga, kan kita sebut tadi ada 3 waridat kan, waridul intibah, waridul iqbal, dan yang ketiga waridul wisal. Maksudnya cahaya yang Allah Ta'ala datangkan ke dalam hati kita, tujuannya untuk kita sampai kepada hadrat dia. Untuk kita sampai kepada hadratnya. Wisal ni mana sampai ataupun bersambung, berhubung, bersambung kepada hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di situ baru kita dapat sambung hati kita dengan Tuhan. Bila ada sambungan, orang lah panggil link. Nah, line, link, dua tu. Kadang-kadang ada line tapi tak link. Nah, guna bahasa sekarang nak. Line tu ada tapi tak ada link. Tak jadi. Engkau. Kena ada link dia. Iaitu panggil wisal. Wisal tu mana link? Ada sambung, ada hubung. Bahawa hati kita ni ada hubung, sambung, bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila hati kita sudah sambung dengan Tuhan, ketika itu barulah kita ini nama orang yang bebas hati kita daripada yang lain. Hanya hati kita terikat, dan terikat, orang panggil tertaut, bertaut pada Allah sahaja, tidak terikat dah kepada yang lain, kerana hati kita terus sambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham tak? Ni semua ni. Jadi nak dapat yang ni kita kembali balik kepada tajuk perbincangan kita mana? Iaitulah tak dapat, tidak mesti kita kena bersihkan zahir kita dan batin kita, sehingga zahir kita ini dapat berpakai dengan pakaian taat, khidmat, ibadat kepada Allah, dan juga sehingga hati kita ini hanya ingat kepada Allah sahaja, insya-Allah. Maka akan didatangkan oleh Allah Ta'ala pelbagai anwaril waridat. Jadi pada ketika itu barulah kita dapat masuk ke dalam hadrat Allah. Bila kita dapat masuk ke dalam hadrat Allah, di sinilah tuan-tuan barulah terbukanya pintu gerbang kita nak memahami rahsia-rahsia ilmu makrifat yang halus-halus. Baru kita dapat faham, oh ni dia rahsia dia, ini orang panggil punca dia. Hari ini yang kita tidak dapat memahami rahsia-rahsia makrifat yang halus, kerana ni benda ni kita terikat, kita tertambat dengan syahwat ni. Ini yang menyebabkan kita tak dapat faham rahsia-rahsia ilmu yang sangat-sangat halus dan seni daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak benda ni lagu macam ngakhayalan nak. Tak tahu kat tuan-tuan.
Yalah, benda ni benda tak nampak, benda ghaib kan. Dia hanya perlu kepada keyakinan. Bila tuan-tuan yakin betul, insya-Allah akan peroleh dan juga akan dapat benda ini. Baik. Itu yang disebut di sini. Tengok balik, dan pada waktu itu sebenarnya mendatang oleh Allah Ta'ala di dalam hatinya bagai-bagai anwaril waridat dan anwaril ma'rifah. Dia panggil pelbagai cahaya-cahaya ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Maka tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat sekalian, makrifat ni lah yang paling agung sekali, yang paling tinggi sekali. Ini yang penting kan. Baik. Lepas itu tengok, dia kata, dan dengan nur itulah, tengok kitab balik, dan dengan nur itulah, yakni dengan cahaya tadi ni, cahaya mana? Dengan cahaya waridat dan cahaya ma'rifat. Itulah tu maksudnya, dan dengan nur itulah, yang dengan cahaya waridat dan cahaya ma'rifat tadi ni mana dapat dikekal akan dia domik ke depan dah, akan musyahadah Allah Ta'ala. Barulah dapat kita, hati kita ini kekal memandang Allah dalam hati kita. Susahlah nak cerita benda ni. Nah, sebab benda ni benda rasa, benda pengalaman. Tapi kita usaha tengok cerita lagu mana yang kita dapat kekal musyahadah Allah ni. Sebab nak kekal musyahadah Allah Subhanahu wa Ta'ala ni tuan-tuan, seorang itu dia kena sampai kepada maqam baqa. Ni kena ikut proses dia pula. Nak sampai kepada maqam musyahadah ini, proses ni kena buat peta pula. Tadi kita buat peta, ni kita buat peta pula. Kena melalui proses pengajian ni apa? Pengajian ilmu tauhid. Fiqh tak boleh. Matematik pun tak boleh. Kena mengaji ilmu tauhid. Tapi tauhid ni dia ada dua. Ada tauhid am, ada tauhid khas. Maka yang dimaksudkan dengan tauhid di sini ialah tauhid khas. Tauhid am tuan-tuan mengaji tadi, sifat 20. Tu tauhid am basic dipanggil. Kena mengaji tauhid khas. Maka tauhid khas ni dia bincang mengenai 4 tauhid. Pertama dipanggil tauhid af'al, yang kedua tauhid asma', dan yang ketiga tauhid sifat, dan yang keempat tauhiduz zat. Tauhiduz zat. Baik. Kemudian keempat-empat tauhid ni dia kena tertib. Maksud tertib, kena ambil daripada awal. Mula tauhid af'al dulu, lepas tu naik kepada asma', lepas tu naik kepada sifat, lepas tu baru naik kepada zat. Ini pada maqam tanazzul, taraqi panggil. Ada orang yang dari atas turun ke bawah, dia ambil zat dulu, lepas tu dia turun kepada sifat, lepas tu dia turun kepada asma', lepas tu baru kepada af'al. Ini kita panggil orang majzub. Hak daripada bawah naik ke atas, itu kita panggil salik. Salik. Orang salik dari bawah naik ke atas. Orang majzub dari atas turun ke bawah. Tapi salik dengan majzub ni mereka akan berjumpa tengah-tengah. Mana tengok? Contohnya kalau salik dia berjalan daripada af'al sampai kepada sifat, maka orang majzub dia daripada zat dia turun ke sifat. Jumpa tang ni, tang sifat ni.
ataupun Tan Asma. Dua tu dia jumpa. Kawan ni nak naik, kawan ni pergi kot ni. Jumpa tengah ni. Jangan kita dah nak. Seorang daripada Citra nak pergi kalau ustaz nak pergi Citra, jumpa tang mana? Tang Tanah Merah. Contohnya, selisih aku selisih dengan yang tadi kat Tanah Merah nampak. Macam begitu orang salik dengan majzub, dia berselisih tengah jalan. Tengah jalan. Aku nak pergi situ, aku daripada situ nak pergi ke sini, engkau daripada sini nak pergi ke situ. Tempat kita sama juga. Aku dah sampai dah sana, nak mai ke sini. Aku pula daripada sini nak pergi ke sana. Macam tu. Faham tak? Dia berjumpa tengah tu. Baik, tak apalah. Yang penting perjalanan. Maka ingat, keempat-empat tauhid ni tuan-tuan namanya maqam fana fillah. Dia fana pada Allah Subhanahu wa taala. Duduk situ dan maqam fana. Jadi maqam fana ni masih dinamakan musyahadah dah. Musyahadah dah. Tapi kalau musyahadah dia itu kekal, maka dia akan naik kepada baqa. Maqam baqa billah. Jadi nak kekal musyahadah ni tuan-tuan, Allah perlu kepada mujahadah dan juga riyadhah yang lama. Kan? Jangan tuan-tuan nak ingat satu perkara tu perlu kepada ulang banyak kali, main dia, latih dia, kan? Baru kita boleh ingat, tetap tak lupa dah. Baik. Jadi nak sampai di situ tu, Masya Allah, Tabarakallah, dia perlu kepada apa? Mujahadah yang berkekalan, riyadhah yang berkekalan berterusan, baru boleh sampai. Dia ingat. Jadi ingat ni sampai kita tak ingat yang lain dah. Ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyidul Ashiqin Sayyidi Umar bin Farid radhiyallahu ta'ala anhu, dalam kata beliau, walau khatarat li fi siwaka iradatun ala khatiri sahwan qadaitu biriddati. Dia kata apa? Seandainya jikalau terlintas dalam lintasan hati aku ini oleh sesuatu yang lain pada engkau. Ni hati dia ni. Kalau terlintas yang lain pada Allah, aku hukumkan diriku ni dengan murtad. Tuan-tuan cuba tengok. Dia bercakap ni, kata ulama, bukan dia bercakap ketika dia fana. Tak. Dia bercakap ketika dia sedang. Dia sedang. Dia tak mabuk. Berarti hatinya itu setiap detik, setiap masa, setiap ketika, di mana masa dan di mana tempat, sikit pun tak lupa kepada Allah. Dengan mana dia sentiasa musyahadah Allah. Jadi hasil daripada musyahadah ni lah, puncanya apa? Punca tadi ni, iaitu dengan adanya nur waridat, nurul ma'rifah, yang hasil daripada warid. Warid pula hasil daripada wirid. Wirid pula yang diambil di ijazah talqin daripada guru mursyid. Ni ikut dia punya silsilah. Jadi pada ketika itu kekallah dia dapat musyahadah akan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan nur itulah, dengan cahaya tersebut tadi, dapat dikekalkan musyahadah Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Maka tuan-tuan, beruntunglah, bertuahlah orang yang sentiasa hatinya itu dapat musyahadah Allah. Bahkan hatinya itu semakin lagi bertambah-tambah baik, bertambah elok. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekalian, tuan-tuan nak tahu tak
Apa sebab hati kita ini masih lagi gelap, masih lagi keras, tak dapat menuju hati kita kepada Allah, sehingga kita tidak dapat mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak dapat baik hati. Hati kita tak jadi baik, tapi semakin rosak. Tahu tak punca? Cuba tuan-tuan perhatikan ayat ini. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Ada ayat Quran tu kan, "Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata." Cuba saya terjemah tengok. Jikalaulah atau sekiranya atau seandainya terdapat di dalam 7 lapisan langit dan bumi ini terdapat banyak Tuhan selain Allah. Kalaulah terdapat dalam langit bumi ini Tuhan-Tuhan yang banyak selain pada Allah, Tuhan kata apa? La fasadata, pasti langit bumi ini rosak, jahanam, lingkup, punah habis. Kita tak usah buat banyak lah. Kita tengok, kita buat perumpamaan begini. Kalaulah dalam negeri Kedah kita ni ada 10 orang raja, agak-agak dari Kedah ni jadi gena, nak jadi baik ke hancur ke? Nak jadi baik ke hancur ke? Raja ni kata, aku tak suruh rakyat aku vaksin, contohnya lah. Raja ni kata, tak boleh, kena vaksin. Jenam, keli dah dua tu, ingkup habis. Tu baru 2 raja. Dah gitu. Contohnya kita buat contoh lah kan. Jangan marah, ni contoh. Yang marah kat contoh lah, yang marah kat saya. Ni contoh saja nak bagi faham. Kan? Begitu juga tuan-tuan, kita seorang pesakit, kita sakit kan, sakit macam-macam sakit, tapi doktor yang merawat kita ni ada 10 orang doktor, semua pakar-pakar belakang lah kan. Mai doktor ni kata, sakit ni kita kena bedah ni. Bedah tang mana? Bedah tang ni. Mai doktor ni pula kata, tak boleh bedah tang tu, bedah tang ni. Last sekali tuan-tuan, habis badan kita hancur dia bedah. Bukan nak bertambah baik lagi kan, tapi bedah. Kita bedah tang ni pula. Sakit amai bedah tang ni pula. Sakit kita bedah tang ni pula. Sakit bedah tang ni pula. Apa jadi pada badan kita kalaulah kita seorang pesakit, ada 10 orang doktor? Hancur badan kita. Bukan nak bertambah baik badan kita, tak gitu. Maka demikianlah tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kalau dalam hati kita ini ada banyak tempat kita bergantung, tempat kita duk beringat, habis hancur hati kita. Dia kena ada satu ya tempat kita bergantung hati kita ni, Allah ya. InsyaAllah selamat, sihat. Hati kita selamat, sihat, hati kita jadi baik kan. Ini Tuhan dah sebut dah dalam ayat Quran secara isyari, secara isyarat kan. Dan perkara ini juga disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis sabdaannya, hadis sahih. Nabi sebut, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu witir. Witir ni mana ganjil.
esa. Dan dia suka yang esa. Kalau gitu Allah Ta'ala suka yang satu kerana dia satu. Maka begitu juga Allah Ta'ala menyukai orang yang dalam hatinya ada satu ya, Allah ya. Dia tak suka kepada hati yang ada dalam hati itu banyak yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menyebabkan hati kita rosak. Kerana hati kita ni banyak sangat. Pegang hak tu, percaya hak tu, yakin hak ni, hak tu, hak ni. Ke Allah tak juga. Rosak hati kita. Kan? Pasal tak ada musyahadah, pasal tak ada nur anwarul ma'rifah, sebab tidak ada anwarul waridat. Kalau ada semua tu insya-Allah, wow, sentiasa hati kita hanya memandang kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka di sinilah tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikamnya menyebut, kama la yuhibbu al-amal al-mushtaraka la yuhibbu al-qalb al-mushtaraka. Apa maksud? Sebagaimana Allah Ta'ala itu tidak suka amal yang dikongsikan, amal yang disyirikkan. Tuhan suka tak kalau kita beramal, kita kongsikan amalan yang kita lakukan itu dengan orang lain? Tuhan tak suka. Kama la yuhibbu al-amal al-mushtaraka la yuhibbu al-qalba al-mushtarak. Seperti mana Allah Ta'ala tidak menyukai amal yang dikongsikan, maka dia juga tidak menyukai hati yang mushtarak. Artinya hati yang dikongsikan dengan yang lain. Kita yakin kat benda ni, kat Allah pun kita yakin. Jadi kita kongsi keyakinan. Tuhan tak suka. Maka hati ni rosak. Kerana kita meyakini yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini punca rosaknya hati kita. Tak dapat ma'rifah, tak dapat anwarul waridat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian, tuan-tuan suka tak kalau isteri tuan-tuan dikongsi oleh lelaki yang lain? Tak suka kan? Kita tak suka. Jangan jadi seperti orang Perancis. Kan orang Perancis, kata Ibnu Khaldun, mereka ni suka makan babi. Bila mereka suka makan babi, mereka akan orang panggil kesan daripada tabiat babi. Tabiat babi ni tuan-tuan, dia suka betina. Babi betina tu, babi jantan dia biar. Mana-mana babi lain nak kongsi tak apa. Lepas tu kita tengok orang Perancis kan, bini mereka boleh dikongsikan oleh lelaki-lelaki yang lain. Tak ada sifat cemburu. Kita tak boleh. Kita orang Islam tak boleh. Sebab tu dalam syariat Islam sendiri, mana ada orang Islam yang isteri dia ada 4 suami sekaligus. Tapi kalau orang lelaki 4 isteri sekaligus tak apa. Tak apa. Kecuali yang ada pun mungkin Hindu. Lepas kata Hindu begitu kan, isteri dia kongsi 4 lelaki. Itu main masa nak beranak giliran. Tunggu kawan ni beranak, kena giliran kawan tu, anak kawan tu. Tak gitu. Tak tahulah masa saya mengaji dulu, cikgu abang lagu tu. Betul ya cikgu? Cikgu yang abang lagu tu. Tapi bukan tuan-tuan lah. Cikgu saya mengaji sekolah dulu, cikgu yang beritahu lagu tu. Boleh? Maka tak boleh. Maka begitulah sebut dalam hadis, innallaha ghuyur, sesungguhnya Allah Ta'ala itu amat cemburu. Tuhan kita mencemburui kalau ada dalam hati kita ini selain daripada dia. Dia tak nak, dia nak bagi ada dia sahaja ya. Allahu Akbar. Jadi nak dapat benda tu mesti melalui proses yang kita sebutkan tadi. Jangan lupa. Inilah dia sebut, dia kata inilah makna hadis
araftu rabbi bi rabbi, artinya telah mengenal aku akan Tuhanku dengan Tuhanku, yakni dengan limpah kurnia Tuhanku. Aku boleh kenal Tuhan ni ialah dengan Tuhanku. Allahu Akbar. Ni Nabi kita bersabda hadis ini, araftu rabbi bi rabbi, laula rabbi ma araftu rabbi. Itu kalau sambung hadisnya. Araftu rabbi bi rabbi ada sambungan dia, laula rabbi ma araftu rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Kalaulah bukan dengan Tuhanku, maka aku tidak dapat mengenal Tuhanku. Allahu Akbar. Jadi ma'rifah ini adalah satu yang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala. Baca disebut, inilah ma'rifah tu. Kita kenal Allah dengan Allah itu yang sangat mulia pada Allah Ta'ala. Ini paling mulia sekali tuan-tuan. Maka untuk kita nak tahu kedudukan seorang itu di sisi Allah, maka tengoklah pada ma'rifah dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sejauh mana. Tengok situ. Habis. Mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini memberi manfaat pada kita ke semua dan juga menjadi booster pencetus penggalak lagi kita nak meraih ataupun nak mendapat makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak gitu? Habis itu kemudian katanya ketahui olehmu. Situ dululah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam alaihi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wa saddidna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman mashkura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.